Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Mailah kita sama-sama panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada kali ini kita dipertemukan oleh Allah. Kita dihimpunkan oleh Allah dalam suatu majlis ilmu, suatu majlis insya-Allah yang dihadiri oleh para malaikat untuk kita sama-sama membincangkan satu siri dalam rancangan terbitan Forum Islam Radio Malaysia Kelantan FM. Alhamdulillah, tajuk yang akan kita bawakan pada tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimah hari ini ialah berkenaan dengan silaturrahim menurut Islam. Alhamdulillah, rakaman Forum Islam kita pada kali ini dirakamkan di pekarangan Masjid Batu Papan Dun Galas, Gua Musang, Kelantan. Dan untuk kita bincangkan tajuk kita pada kali ini, tajuk yang sungguh menarik untuk kita sama-sama bincangkan, maka kita tampilkan dua orang ahli panel yang sudah tersohor di negeri Kelantan kita. Tak lain tak bukan di sebelah kanan saya, yang tak asing lagi bagi penduduk di Gua Musang, Al-Fadhil Ustaz Tuan Haji Mokhtar bin Yaakob. Semua orang kenal dia. Dan di sebelah kiri saya ialah yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Tuan Haji Muhammad bin Ayub. Alhamdulillah, dengan kita tampilkan dua orang tokoh agama di negeri Kelantan kita ini untuk kita sama-sama bincangkan silaturrahim menurut pandangan Islam. Bila kita sebut silaturrahim ataupun hubungan kasih sayang, maka sejak akhir-akhir ini kita lihat bagaimana hubungan kasih sayang, hubungan silaturahim, terutama kita tengok yang dalam yang masih yang dekat, hubungan silaturahim keluarga kita, bagaimana hubungan keakraban di antara suami dan isteri, hubungan di antara suami dan anak-anak, hubungan di antara ibu dengan anak-anak, hubungan di antara adik-beradik. Sekarang ini sudah mulai longgar kerana tidak ada hubungan kasih sayang di antara kita, dalam keluarga kita. Bahkan wal arham innallaha kana alaikum raqiba. Dan bertakwalah kepada Allah yang kamu selalu meminta dengan menyebut-nyebut namanya, serta peliharalah hubungan silaturahim kaum kerabat, kerana sesungguhnya Allah sentiasa memerhatikan kamu. Jadi bagi membincangkan saya lebih panjang, kita tengok dulu mukaddimah kita, tajuk. Apakah sebenarnya hubungan ataupun makna silaturahim itu sendiri menurut pandangan Islam? Saya rasa Ustaz Tuan Haji Muhammad Ayub ada jawapannya. Dipersilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a wa la. Amma ba'du fa ya ibadallah. Yang dihormati Tuan Moderator kita Ustaz Saidi, yang dikasihi sahabat amba ahli panel, jak kecil lagi sahabat amba daripada Muhammadi dulu lagi. Sekarang bertemu lagi, hari-hari selalu bertemu. Malam ni di Gua Musang kita bertemu Ustaz Mokhtar Yaakob. YB, ketua-ketua, ahli jawatan kampung, ibu-ibu, bapa-bapa, adik-adik, adik kakak sekalian, anak-anak sekalian, alhamdulillah.
Pada malam ini kita diizinkan Allah SWT berkumpul di sini di pekarangan masjid ini untuk membicarakan satu tajuk yang sangat perlu dalam kehidupan kita. Tajuk silaturahmi ini salah satu tajuk yang memang sesuai dalam kehidupan kita sebagai umat Islam. Jadi eloklah, malah sama-sama kita cuba menghayati, cuba-cuba sama kita memahami, mudah-mudahan kehidupan kita dalam masyarakat kampung kita ini dirahmati oleh Allah SWT. InsyaAllah. Jadi berbalik saya kepada persoalan ditanya oleh Tuan Moderator tadi. Apakah yang dimaksudkan sebagai maksudkan silaturahim? Tuan-tuan sekalian, para ulama telah menjelaskan kepada kita. Suku kata silaturahmi ini dua suku kata asalnya. Silah dan rahim. Silah makna dia menyambungkan. Rahim ini makna dia rasa nyeri. Apa dia? Rasa nyeri ini luar biasa yang dirasa oleh seorang ibu sebelum melahirkan anak. Jadi mungkin rasa sangat. Dia kata sakit, tak sakit benar. Dia kata sedih, tak sedih benar. Dia sayang rasa Kelantan kata, rasa degak di hati kita. Rasa sangat perlu. Jadi itulah dua makna kalimah tadi. Baik. Rahim dari segi bahasa, silaturahim dari segi bahasa, hubungan. Silah makna hubungan. Rahim ada kasih sayang. Jelas pada kita bahwasanya ulama telah menjelaskan, Islam menjelaskan silaturahim ini hubungan antara kita sesama kita. Rahim ini ialah hubungan kasih sayang. Tuan-tuan sekalian, saudara sekalian, jelas pada kita bahawa kasih sayang ini perlu dalam kehidupan manusia. Kalau kita sebagai suami isteri, perlu suami menyayangi isteri, perlu suami menyayangi isteri, perlu isteri menyayangi suami, dan begitu anak-anak dan sebagainya. Terkait bermasyarakat kita, bahawa silaturahim ini mudah bahasa kita kata ialah rasa kasih sayang, rasa simpati, rasa bantu-membantu, rasa tolong-menolong, rasa kata orang sekarang cana kepada masyarakat kampung. Kita kampung, jiran kita, tetangga kita. Sebagaimana Pak Moderator kata tadi, sekarang ini makin hari dengan dunia maju begini, masyarakat makin tercabar, makin sibuk mengurusan masing-masing. Akhirnya tak dapat cana kepada orang-orang atau jiran-jiran sekeliling kita. Maka sesuailah bicara kita pada malam ini, silaturahmi ini satu perkara, satu benda, satu usaha sangat baik untuk kita wujud balik sifat silaturahmi ini. Saudara sekalian, tersambung lagi pembicaraan kita. Menyambung silaturahim adalah satu tuntunan agama. Hukum menyambung silaturahim ini adalah wajib. Dan meninggalkan silaturahim ini adalah haram. Dan sebagaimana Nabi SAW berkenaan tuntutan syar'i ini menyambung silaturahim ini, kata Rasulullah, la yadkhulul jannata qati' rahmin. La yadkhulul jannata qati' rahmin. Rawal Bukhari dan Muslim. Hadis itu jelas pada kita, Rasulullah cakap ini, bahwasanya tak masuk syurga seseorang kamu kalau kamu membutuhkan hubungan silaturahim. Saudara sekalian, adik kakak sekalian, hadirin hadirat sekalian, dengan hadis ini jelas pada kita bahawa silaturahim ini perkara yang perlu, perkara yang mesti kita mengamal kita menghayati dalam kehidupan kita, barulah Allah SWT kasih pada kita, dan insya-Allah dengan ada silaturahim ini, rumah tangga kita, kampung halaman kita, negeri kita, negara kita akan dirahmati oleh Allah SWT. Firman Allah Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Fahal asaitum in tawalaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Surah Muhammad ayat 22. Ia bermaksud, maka adakah sekiranya kamu berkuasa, kamu akan melakukan kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan. Ayat ini jelas pada kita, tuan-tuan sekalian. Kalau kita sebagai ketua keluarga, sebagai ketua kampung, sebagai ketua bahagian, sebagai ketua daerah, ketua kawasan, bagaimana kita hubungan dengan jiran kita, dengan anak muka kita, dengan anak buah kita, dengan keluarga kita? Adakah kita ada hubungan silaturahim atau tidak? Kalau sebaliknya tidak ada,
maka kita terdapat rahmat Allah. Allah murka pada kita. Sebab itulah perkara ini perlu dilaksanakan, dihayati dalam kehidupan kita. Sedikit lagi saya kita kesambung sekali lagi. Ulama telah membahagikan darjat atau peringkat silaturahim ini pada 3 bahagian dan menggambarkan bagaimana senario hidup masyarakat hari ini. Dan menggambarkan bagaimana kehidupan masyarakat hari ini. Adakah cakna terhadap silaturahim ini? Sebab kita tengok masing-masing sibuk, masing-masing hala masing-masing, masing-masing dengan tugas masing-masing. Apakah kita ini ambil perhatian terhadap silaturahim atau tidak? Maka ulama telah membagikan pertama sekali diberi nama wasil. Wasil ini bermaksud sentiasa berusaha untuk menghubung silaturahim dengan kaum kerabatnya walaupun keluarganya tidak menghubunginya. Jadi wasil ini kita orang faham, kita orang mengerti, kita orang yang belajar tentang agama kita. Kitalah mencari saudara mara kita, keluarga kita, jiran tetangga kita, kita berhubung dengan mereka. Kita bertegur sapa dengan mereka, kita berurusan dengan mereka, kita bertanya khabar mereka. Inilah kata wasil. Yang kedua, ulama memberi nama sebagai mukafi'u. Mukafi'u ini maksudnya orang yang menghubung silaturahim dengan kaum kerabatnya setelah kerabatnya menghubungi mereka. Maksudnya, mukafi ini orang-orang yang menunggu orang lain menghubungi silaturahim. Bukan dia. Bukan dia mencari keluarga dan sebagainya. Maka ulama memberi nama ini sebagai mukafi. Menunggu orang datang bertemu dia. Menunggu orang lain datang dulu bersalaman dengan dia. Menunggu orang lain datang dulu menjemput dia ke rumahnya. Berbeza dengan wasil tadi. Dan terakhir sekali, qati'. Qati' ini bermaksud orang-orang yang memutuskan hubungan terus kekeluargaan. Inilah yang dikata tadi, la yadkhulul jannata qati'. Hadis riwayat Bukhari. Artinya tak masuk surga orang-orang yang memutuskan hubungan silaturahim di kalangan ahlinya, di kalangan orang kampungnya, di kalangan masyarakatnya. Maka bertaubatlah kita, maka ubahlah diri kita agar silaturahim ini terhubung antara kita sama-sama kita agar mendapat rahmat Allah. Sebab tuan-tuan sekalian, satu kali mungkin selepas ini kita akan bicara ke bagaimana hinanya, bagaimana murka Allah SWT terhadap orang-orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Sekian wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak masuk syurga mereka yang memutuskan hubungan silaturahim. Demikianlah penjelasan yang telah diberikan oleh panel kita yang pertama, Tuan Haji Muhammad bin Ayub, menyatakan kepada kita bahawa pentingnya hubungan silaturahim, terutama sekali dalam keluarga kita yang utama sekali. Bila keluarga kuat, hubungan disatukan, maka insya-Allah Islam akan menjadi kuat. Itu modalnya. Sebab itulah kita tengok dalam masyarakat kita hari ini, berapa ramai yang sudah memutuskan hubungan silaturahim, terutama dalam keluarga kita sendiri. Bagaimana anak balas dengan adik, abang balas dengan adik, adik balas dengan abang, suami balas dengan isteri, isteri balas dengan suami. Bagaimana kita nak mewujudkan keluarga mereka ini menjadi keluarga yang bahagia, mewujudkan persaudaraan yang sejati. Kerana dengan kita mewujudkan persaudaraan yang sejati, hubungan yang kukuh, maka insya-Allah Allah akan mengangkat darjat kita dan Islam semakin kuat. Ibarat kita ni persaudaraan yang kita nak wujud ni, ibarat seperti bangunan, sebuah bangunan yang kukuh. Bagaimana batu-batu dibina daripada 1, 2, 3 hingga menjadi sebuah bangunan yang tinggi, menyebabkan ia menjadi kukuh. Kenapa? Kerana persaudaraan dan persatuan dalam kita membuat bangunan itu sendiri. Jadi Ustaz Mokhtar selaku panel kita yang kedua, bagaimana kau Ustaz cara kita nak eratkan hubungan silaturahim ini? Cara dia lagu mana supaya hubungan silaturahim ini kekal sehingga bila-bila? Tidak kata hari ini aja baik, lepas tu tak baik. Kita nak supaya benda ni jadi sampai bila-bila, sampai kita mati, hubungan ini dieratkan. Jadi Ustaz Mokhtar rasa ada penjelasan. Dipersilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih pengurusi panel, sahabat ahli panel, sidang pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kerana pada kali ini kita bertemu lagi dalam halaqah ilmu yang kita namakan sebagai Forum Islam Kelantan FM. Tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya gambaran-gambaran berkaitan dengan persaudaraan yang telah dijalinkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi contoh kepada kita, yang memiliki beberapa ciri, dan andainya kita memiliki ciri-ciri yang demikian itu, insya-Allah kita bertemu kerana Allah dan kita berpisah kerana Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanul muslimin dan muslimat yang mati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum itu kita mesti berada dalam kehidupan yang berasaskan. Yang pertama sekali, kita bangun pagi, kita jumpa Allah. Kita bangun pagi, kita jumpa Allah. Kita merayu kepada Allah, kita meminta kepada Allah, kita bercerita dengan Allah, kita memohon dengan Allah, kita berkomunikasi dengan Allah. Sudah kita jumpa Allah, baru kita jumpa manusia. Bila kita jumpa manusia, kita bawa manusia jumpa Allah Ta'ala seperti pada hari ini. Maksudnya tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar sekalian, kita bangun pagi jumpa Allah, kita bangun pagi solat subuh. Belum lagi kita jumpa manusia lain. Belum lagi kita berbicara dengan manusia lain. Kita menghubungkan antara hablum minallah. Hasil daripada kita hablum minallah, terpancarnya keimanan, maka lahirlah hablum minan nas, dan di waktu itulah kita membentuk persaudaraan dalam Islam di atas dasar kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bila kita bina persaudaraan di atas kalimah itu, dalam satu kalimah yang satu, maka di mana sahaja kita pergi, kita tidak akan bercerai. Allah Ta'ala gambarkan contoh-contoh yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bina persaudaraan ini, yang termasyhurnya iaitu Rasulullah bina persaudaraan di antara Ansar dan Muhajirin. Berapa lama mereka mengenali antara satu sama lain? Kalau berbeza dengan kita, berbanding dengan kita sekian lama, tetapi kita bina persaudaraan bukan di atas kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sebab itulah sampai satu tahap kita akan berkelahi. Sampai satu tahap kita akan bercerai. Sampai satu tahap kita akan berpisah. Sampai satu tahap mumu aku kerana kita didorong oleh persaudaraan yang tidak berasaskan dengan akidah Islamiyah yang sebenarnya. Ikhwanal muslimin dan muslimat mati Allah Subhanahu wa taala. Bila kita mengeratkan persaudaraan sama ada adik-beradik, suami isteri, jiran tetangga atau sekampung dan sebagainya, kalau kita bina di atas kalimah Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan dapat panduan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita bina persaudaraan di atas selain daripada Allah, maka sudah tentu kalau kita bersaudara kerana dia adalah orang yang kaya, mungkin suatu masa nanti kita akan berpisah dengan dia apabila dia menjadi bankrupt ataupun juga miskin. Atau kita mengharapkan sesuatu daripada dia, maka dia tidak bagi kepada kita, maka kita akan putus dengan dia. Kita bina keluarga tidak di atas dasar kalimah Allah, maka sudah tentu Allah Ta'ala tidak akan bagi rahmat dan inayah serta maghfirah dalam keluarga kita. Akhir sekali apa akan jadi kepada anak-anak kita, maka sudah tentulah Allah Ta'ala tidak akan bagi barakah.
Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan mati Allah Subhanahu wa taala, bila kita bina persaudaraan di atas kalimah Allah, maka kita akan mengeluarkan perkataan itu melalui yang pertama ulama kata, kalau kamu nak mantapkan persaudaraan kamu, maka jumpa mereka kamu kena bagi salam. Itu merupakan key, merupakan anak kunci kepada antara benda dalaman antara seseorang dengan seseorang. Bertemu antara kalimah Allah dengan kalimah Allah dalam diri yang kita bagi salam itu. Assalamualaikum. Dan salam ini sebenarnya adalah khususiyah kepada orang mukmin dan mukminat sahaja. Sebab itu kita tidak boleh nak mempermainkan salam ini untuk orang yang tidak Islam. Sebab itu jatuh hukum kalau kita memberi salam pada orang yang bukan Islam. Kerana di situ dia katakan, berilah sejahtera ke atas kamu. Kenapa Allah Ta'ala nak bagi sejahtera ke atas kamu? Kerana kamu mencintai Allah, kamu mencintai Rasul, kamu beriman dengan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di situlah Allah Ta'ala turunkan rahmat, Allah Ta'ala hubungkan rahim. Tetapi oleh kerana kita tidak memahami, kita merasa benda salam itu perkara yang biasa sahaja. Rupa-rupanya tuan-tuan dan puan-puan, bukan setakat manusia sahaja, tetapi rupanya iblis laknatullahi alaih, dia tahu rupanya salam ini benda yang mulia. Sebagaimana satu kisah, apabila Allah Subhanahu wa taala memerintahkan iblis laknatullahi alaih berjumpa dengan penghulu syurga supaya mengkhabarkan kepada Rasulullah bagaimana cara kamu tipu daya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebanyak 40 soalan Nabi tanya. Sebanyak 40 soalan Nabi tanya. Sebelum itu iblis pun merupakan dirinya sebagai seorang manusia. Dalam kitab tu cerita, iblis merupakan dirinya sebagai seorang mulia, seorang manusia, yang mana manusia itu manusia yang sudah tua. Gambaran menunjukkan bahawasanya iblis ni pengalaman lebih pada kita dah pasal tua. Yang kedua, di situ digambarkan iblis tu dia jumpa dengan Nabi, dia ada janggut. Menggambarkan bahawasanya dia pewarak juga, tapi warak dong wabarqaq. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam kitab tu kata janggut iblis 10 horat ya. 10 horat ya. Siapa dia janggut 10 horat, jolalah tu. Malam ni lepas balik dengan forum, balik bila janggut tu rumah. Ustaz Mak Ayu lebat, Ustaz Muhtar pun boleh kira juga tak nak gitu. Kalau 10, jolalah tu, padahlah kena tipu sokmo pun. Biar tentu tak ada, tak apa. Selepas itu lagi tuan-tuan digambarkan bahawasanya panjang dia seperti ekor lembu. Apabila dia gambaran macam itu, bila dia beradak dengan Nabi, dia tak tengok muka. Nabi kata kecek molek sikit kak. Kena kecek beradak lah. Iblis kata kepada dia, minta maaf Muhammad. Orang lain aku boleh tengok belakang, mu sorang aku tak boleh tengok. Kalau aku tengok mu, nescaya hancur aku. Sebab itu aku palinglah lain. Rupa-rupanya orang yang tak tetai mata ni rupanya orang merah rupanya. Nak wisalah pun payah, pas jumpa pula palinglah lain. Jala tu. Merah lah tu. Semaya Jumaat hantar masjid ramai-ramai. Sudah semaya Jumaat, ada orang kata tak ada sunnah lah, sudah tu salah. Tak apalah, tak seduk bahas tu. Salah lah. Sallallahu, palalah lain. Hari raya, isteri salah dengan suami. Tangan olok, mata lah lain. Minta maaf dia. Jalalah tu, bini merah lah tu. Tok laki pun gitu juga, palinglah lain. Sama merah belakang. Bapa kerana dalaman persaudaraannya antara suami isteri ada something wrong, orang muda kata. Ada benda tak kena dalam. Dibina tidak di atas persaudaraan Islam.
Sebab itu payah nak keluarkan Assalamualaikum. Dalam kisah tadi, bila dia berhadap dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Iblis bersalah ke Nabi. Iblis pun bagi salah juga. 3 kali Nabi dia bagi salah ke Nabi, Nabi tak jawab. Akhir sekali dia marah. Muhammad, tidakkah salah itu benda yang mulia di sisi Allah Ta'ala? Bapa kamu tak jawab? Iblis pun reti rupanya salah benda yang paling mulia sekali antara hubungan hati dengan hati. Bapa kamu tak jawab? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jawab kepada dia. Iblis, orang lain mu boleh tipu. Tapi kalau aku jangan tipu lah. Nabi Adam alaihissalam kerana kih jawab salam mung lah, maka digugurkan daripada syurga kepada dunia. Kih jawab salam mung. Nabi Ayub alaihissalam, sekian jadinya kepada Nabi Ayub kerana kih jawab salam mung lah. Nabi Allah Sulaiman dengan kisahnya terjadi demikian kerana kih jawab salam mung lah. Orang lain boleh mu nak tipu, tapi mu nak tipu aku jangan. 10 kali, 15 kali mu salam aku tak jawab. Walaupun benda itu mulia di sisi Allah Ta'ala, tetapi aku tahu hakikat salammu itu adalah salam yang penuh dengan keracunan. Budak-budak jatah duduk tepi jalan. Budak tino pun lalu. Dia pun salam, Assalamualaikum. Hak tino tak jawab. Assalamualaikum, tak jawab berdosa. Belakang tu dia bubuh, tak jawab berdosa. Hak tino tu pun mungkin dia mengaji fardu ain. Waalaikumsalam. Hak tino berkata, "Oh, jawab dah." Oh, ada respon. Rupanya jawab setel tu rupanya. Jumpa Ustaz Mak Ayub. Lama-lama tapi dia wisalah ke Ustaz Mak Ayub. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Tu panggil salah gelenyar panggil. Orang lain ramai lagi dia. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Apa hak tidak Ustaz tu dah mau tak wisalah? Maknanya salah gelenyar. Lepas tu lagu mana Ustaz Mak Ayub? Ke dia tak jawab, malu dia. Tanyalah Ustaz Mak Ayub. Artinya tuan-tuan dan puan-puan, yang pertama sekali beratnya kita nak bagi salam. Seorang suami klik di rumah. Bila tidak biasa, sedangkan itulah penghubungan silaturahim. Nak kata Assalamualaikum, Allahu Akbar, berat pergajuh 7 ekor di atas kepala. Klik dengan forum, teralah sekali. Assalamualaikum. Dalam tu kata, aku ano malam ni. Awak dengar forum, salah ayahmu. Waalaikumsalam. Ngani. Malu tok lelaki. Kita baru nak belajar. Bila dengar nak amal, kerana kita tahu itulah hubungan silaturahim. Salam sejahtera lah kamu orang yang duduk dalam rumah tu. Bini aku, anak aku, Emma siapa duduk dalam rumah tu. Bini pula jawab, Waalaikumsalam. Sejahtera lah atasmu yang duduk luar tu. Suami aku, ayah aku, bapa aku. Allahu Rabbi ya Karim. Sebab tu dia antara satu sama lain dia kena sama faham agama. Baru jadi kerja. Kadang-kadang kita bila tidak faham agama, suami aja faham pasal dia dengar kuliah di masjid. Bini duduk di rumah. Bik tok laki pun kelik mokmung. Tu bik rumah ni tudung kata gak kepala tu. Pasal dia dengar kuliah tu, orang kata kepada dia, bila turun rumah tak tutup aurat, dosa tok laki nanggung. Tak ada pasal dia nya. Klik lah royak rumah mokmung tudung kata gak bini mu aleh. Dengar kuliah kali klik sarah tu. Moyoh tok laki. Batu dengan forum ni kena mari dua-dua. Bila mari dua-dua pun sama-sama jumpa dekat tok laki. Assalamualaikum. Bini waalaikumsalam. Nak bergebuk assalamualaikum. Assalamualaikum. Tak kerja buat pula nak ayat kita. Yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan mati Allah Ta'ala, ulama telah menggariskan untuk memantapkan silaturahim ini
iaitu bantu-membantu antara satu sama lain. Kena tolong-menolong. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Kena ada gotong royong. Gotong royong di peringkat rumah, gotong royong peringkat kawasan kampung, gotong royong peringkat daerah, seterusnya kohopsa. Rumah pun kena ada ta'awun. Baru ada silaturahim. Sebab itu orang kampung janganlah berasa bila lah satu agensi kata sekian hari bulan kita gotong royong. Gotong royong sama. Sedangkan Islam menggariskan bahawasanya dengan gotong royong ta'awun itulah sebenarnya mengeratkan silaturahim. Tengok orang tua kita dulu. Kerana kuatnya ta'awun, rumah dia boleh usung. Rumah dia boleh usung. Apa? Kerana ada ikatan silaturahim. Hari ni masa kan nak usung rumah, nak susun kursi ni penguruh dia usung. Orang kampung duk mana? Kata, "Wana cik ada gapo malam ni?" Orang, Tok Imam ngap kawan jatuh kursi. Biar dia atur lah, dia nak buat sangat. Silaturahim. Allahu Akbar. Sedangkan malih ni malih ilmu. Ada tengah tempat tu, Tok Wakil sendiri dia atur kursi. Biar dia rasa dia nak buat sangat. Kita bukan nak pergi sangat. Nak gitu. Reka-reka je. Yang ketiga, tuan-tuan dan puan-puan, sentiasa berhubung untuk bertanya khabar sama ada dengan bertemu secara langsung atau dengan apa sahaja cara perhubungan. Apatah lagi di zaman internet hari ni. Orang jepuk kenuri kenara hari ni pun tak payah nak pergi pasal jauh. Pakai halo je. Kadang-kadang atas WhatsApp je. Kadang-kadang atas mesej je. Nak gitu. Zaman dulu boleh lah mengko dia tak ada kerjaan. Pakai begitu aja sama faham. Maknanya berhubung. Telefon dan sebagainya. Dan yang akhir sekali tuan-tuan, kalaulah untuk memantapkan lagi silaturahim, iaitu melazimkan ziarah, menziarahi sebagai satu amalan. Minta maaf tuan-tuan dan puan-puan, ada satu jemaah, dia panggil usaha ziarah. Lepas asar dia ziarah. Ditanya khabar, apa khabar. Ada satu jawatan kuasa masjid, dia ada program, nama dia program ziarah. Sebulan sekali ahli kuasa masjid, ahli jemaah pergi ziarah rumah orang tak semaya. Dia tak pergi dah rumah orang semaya. Rumah tak semaya tu. Kita tanya khabar. Uzur lagi kau lamanya mari hik. Kau capu dengan nipah. Kita tanya khabar nak gitu. Minta maaf Timeh, tak tahulah bakar hamba ni 3 bulan hik. Hik tak tahu gapo, selenda hik kau gap dia tak tahulah. Ada usaha ziarah. Tetapi sayang 1000 kali sayang, sebenarnya orang yang berada di masjid, dia tak nampak rupanya ziarah ini adalah satu sunnah. Dia duk main puak dia dalam masjid tu. Kalau ada 10 orang tu, duk main ana anta, ana anta. Hak tak mari juga. Andanya 10 ini keluar, insya-Allah bersamanya ada hidayah. Allah Ta'ala akan tarik lagi ramai. Mudah-mudahan mendapat barakah. Dan sebagai akhirnya tuan-tuan dan puan-puan mati Allah Ta'ala, Nabi mengajar kepada kita, iaitu untuk menghubungkan silaturahim melalui solat jamaah. Belajar untuk bersatu. Belajar untuk sehati sejiwa. Belajar untuk turut orang ramai asalkan benda tu betul. Kerana tu imam hak duduk depan tu, dia akan buat benda hak betul. Dia mula-mula rokok dulu, lepas tu baru sujud, baru iktidal, ngelah sekali, baru tayat akhir. Maka dia mengajar makmum supaya buat benda molek. Mengajar jiwa kita yang takabur ni, tak usah dia agah lah. Bila semaya jemaah, kok mana-mana pun dia kena rokok juga. Pasal tu imam kata rokok. Cuma dia tak kata begitu, dia kata Allahu Akbar. Kalau kita kecek kok Melayu juga, rokok rokok. Apakah rokok lah. Bangun. Nampak kena tukar gitu pula. Janganlah tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dapat iktibar kepada kita
Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah penjelasan yang telah diberikan oleh ahli panel kita yang kedua, Tuan Haji Mokhtar bin Yaakob, mengenai bagaimana cara-cara kita nak eratkan hubungan silaturahim yang telah dinyatakan oleh beliau tadi sebanyak 5 perkara mencatat. Yang pertama sekali ialah salam. Tapi bila kita sebut salam, konsep salam, perkataan salam kena betul salih dulu. Kau tino ni kadang-kadang assalamualaikum tu salah. Assalamualaikum. Jadi panjang sangat buat anjur lagu tu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu betul. Kena faham situ dulu. Biar sebutan dia betul. Assalamualaikum. Pendek je. Kalau kum, itu salah. Konsep salam. Yang kedua, bantu-membantu, bertanya khabar, ziarah menziarah. Dan yang akhir sekali ialah dengan solat berjemaah. Kadang-kadang kita solat berjemaah ni Ustaz, dia ikut musim. Minggu ni mari solat berjemaah, Ustaz. Minggu depan tak mari. Minggu depan mari pula. Tidak istiqamah untuk berjemaah setiap hari. Jadi ini kita perlu jaga untuk menguatkan atau mengeratkan hubungan silaturahim. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, ingin saya maklumkan sekali lagi bahawa Forum Islam Radio Malaysia Kelantan kita pada kali ini dirakamkan di Kampung Batu Papan, Dun Galas, Gua Musang, Kelantan, yang dihadiri bersama juga oleh yang berhormat Haji Aziz bin Yusuf Adun Galas. Dan terima kasih kepada semua penduduk di Kampung Batu Talam dan juga pendengar-pendengar di luar sana yang sudi bersama-sama kita dalam rancangan Forum Islam kita pada kali ini. Batu Papan, silap saya sebut Batu Papan. Tadi saya tanya Jumaat, batu kayu bukan? Batu Papan. Betul semula dah. Kita terus saja ke pusingan kedua dengan menanyakan Ustaz Tuan Haji Muhammad bin Ayub. Bila kita sebut silaturahim, yang pertama sekali, mula-mula Amal sebut tadi, silaturahim di kalangan keluarga. Yang kedua, hubungan silaturahim di kalangan yang orang yang berdekatan dengan kita, tak lain tak bukan ialah jiran kita. Kita tengok jiran kita lagu mana. Kadang-kadang kita tak bertegur sapa lebih daripada 3 hari. Bermasan muka di antara sesama jiran. Ini amat tidak digalakkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah berkata, Nabi pernah bersabda bahawa untuk kita murah rezeki, untuk kita panjang umur, Nabi kata lagu mana? Ialah hubungkan silaturahim. Jadi Ustaz Mak Ayub, apakah akibat ataupun balasan yang akan diterima oleh Allah, yang akan diterima daripada Allah Subhanahu Wa Taala ke atas kita ni, orang yang suka memutuskan hubungan silaturahim sesama kita? Dipersilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih moderator. Saudara sekalian, marilah sama-sama kita kembali sejenak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkenal dengan umat yang paling baik, umat yang paling sempurna, umat yang paling lengkap dengan ajaran agama Allah SWT. Salah satunya ialah hubungan silaturahim. Saudara sekalian, kita baca sejarah, kita melihat sejarah, dipapar oleh sejarah pada kita, bahawa bagaimana cinta kasihnya para sahabat dengan Rasulullah, para kasih antara sahabat dengan sahabat, sehingga mereka ni kata jumpa Rasulullah satu hari, tak boleh duduk. Bersayangnya, berkasihnya, begitu caknanya. Begitu juga para sahabat, sangat sahabat. Siapa sanggup tak makan kerana perlu bantu para sahabat, saudara, saudara mara, kerabat, sampai tak makan rumah mereka. Jadi saudara sekalian, begitu mahalnya nilai, begitu mahalnya nilai silaturahim yang ditunjuk zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantaran itu, sekarang ini kita kembali pada soalan tadi. Kesan buruknya, akibatnya, akhirnya hubungan silaturahim kita putuskan, kita tidak laksanakan dalam kehidupan kita. Memang banyak kesan-kesan yang negatif
kata orang sekarang ini, kesan buruk yang akan timpa kepada masyarakat yang tidak mengamalkan silaturahim. Di antaranya, yang pertama, kita sama-sama lihat, memang orang-orang yang memutus silaturahim ini tak akan masuk syurga. Saya ulang sekalian, ini paling penting sebagai pokok amalan kita, pokok ibadah kita, pokok syahadah kita sebagai ahli panel yang kedua tadi mengatakan syahadah penghubung silaturahim. Kiranya tidak ada silaturahim, kita tidak akan menikmati syurga Allah SWT nanti. Tuan-tuan sekalian, hidup di dunia kita boleh lari pada azab. Kalau kita panas, mungkin sekarang panas ada kipasnya. Lapar kita boleh makannya, haus kita boleh minumnya. Tetapi tuan-tuan sekalian, Rasulullah, ulama menjelaskan bahwasanya siapa putus rahim, dia tidak akan menikmati syurga Allah SWT. Alangkah ruginya kita tuan-tuan sekalian. Sebagaimana Rasulullah bersabda, la yadkhulul jannata qati' ya'ni qatir rahim. Rawahul Bukhari Muslim. Artinya tidak masuk syurga orang-orang yang memutuskan. Putus apa? Iaitu putus hubungan silaturahim. Jelas hadis ini hadis sahih. Yang Bukhari Muslim meriwayatkan hadis ini hadis sahih bahawa siapa-siapa insan-insan pribadi yang memutuskan hubungan silaturahim, mereka tidak akan menikmati syurga Allah SWT. Alangkah rugi kita tuan-tuan sekalian. Kalau syurga itu tak ada menikmati, apalah akhirat nanti? Tak lain tak bukan neraka Allah. Neraka tuan-tuan sekalian azab, sengsara, derita, sedih, sakit, sayu. Tapi tidak ada siapa-siapa yang boleh membantu kita. Oleh itu saya berseru, wahai saudaraku sekalian, wahai penduduk di kampung sekalian, bersama-sama kita hubung silaturahim. Jangan kerana benda kecil-kecil, benda yang tak patut kita putus hubungan. Baik sama saudara, adik-beradik, jiran sekampung, jiran sebelah rumah kita putus hubungan rahim. Sebab putus hubungan silaturahim ini tempatnya akhirat nanti, tak lain tak bukan neraka Allah SWT. Wa na'udzubillah min zalik. Pertama. Yang kedua, tanda orang beriman kepada Allah SWT dan akhirat ialah orang-orang yang tidak membutuhkan hubungan silaturahim. Tuan-tuan sekalian, tanda, alamat, nak kenal kata Kelantan, nak kenal orang tu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dia hubung silaturahim. Dia tak kira siapa-siapa, dah Islam, mukmin dia orang tu adalah saudara kita, kita berhubung mereka. Kita berhubung silaturahim dengan mereka. Kita tanya khabar mereka. Sepangga ahli panel kata kedua tadi. Ahli panel kedua kata tadi, kerana hubungan silaturahim yang begitu mantap, bukan setakat akad kereta jatuh parit, tapi rumah boleh diangkat dengan gotong royong kerana silaturahim. Ya tuan-tuan sekalian, nak menggambarkan sini, orang beriman kepada Allah memang tugasnya, memang sifatnya, dia mesti berhubung dengan beriman Allah, dia mesti hubungan silaturahim dan beriman akhirat. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimahu." Muttafaqun alaih. Seolah sekali lagi, hadis ini, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimahu. Hadis ini muttafaqun alaih. Baik, maksudnya siapa-siapa beriman kepada Allah, siapa-siapa beriman pada hari akhirat, tak kira lelaki, tak kira perempuan, tak kira orang Melayu, tak kira orang Arab, tak kira siapa-siapa, dia beriman kepada Allah dan akhirat, dia mesti ada hubungan silaturahim. Tak boleh berkelahi. Kerana benda kecil, sabar bertahun-tahun kelahi. Tak boleh. Sabar tak bertegur siapa, berbulan-bulan, tak boleh. Maka marilah kita kembali kepada ajaran Allah SWT. Ajaran oleh Rasulullah SAW. Rasulullah tegaskan, ciri orang beriman ialah orang yang menghubung silaturahim. Yang seterusnya, di antara ciri-ciri kesan buruk orang-orang yang putus silaturahim ini. Yang ketiga, hidup menjadi sempit, tidak aman dan jauh dari rahmat Allah. Tuan-tuan sekalian, kalau hidup sempit, nak makan susah, nak hidup susah, banyak kesengsaraan,
derita, apa kebahagiaan kita. Jadi Rasulullah jamin orang-orang yang menghubung silaturahim ini hidupnya luas, lapang, aman damai, hidupnya seronok, tidak ada musuh dalam kehidupannya. Semua peringkat manusia, baik orang kampung, baik orang mana, baik orang kaya, baik orang miskin, dia menghubung silaturahim, hidup aman damai. Dengan kekayaan dia rasa makin damai, dia boleh bersedekah, boleh buat kebajikan. Dia rasa tak sempit hidupnya, apa keperluan dia boleh. Dan yang seterusnya lagi, orang yang tidak memutus rahim ini dapat rahmat Allah. Sebaliknya orang putus rahim ini, rahmat Allah tidak ada, kasih sayang Allah tidak ada, kasih Allah SWT tidak ada kepada orang-orang putus silaturahim ini. Ya tuan-tuan sekalian, eloklah, marilah, bangunlah, bangkitlah, marilah sama-sama kita menghidupkan amalan silaturahim ini sebagaimana yang dibuat oleh orang-orang dulu, ulama-ulama dulu, masyarakat dulu, khususnya masyarakat zaman Rasulullah. Satu cerita, saudara sekalian, berlaku di zaman Rasulullah selepas sembahyang Isya. Ada tetamu datang masjid Rasulullah ni selama 3 orang. Rasulullah bangun, Assalamualaikum para sahabatku sekalian. Siapakah malam ini sanggup menerima tetamu selama 3 orang? Tetamu ini belum makan apa-apa lagi. Semua diam, semua. Tidak ada makanan lebih pada malam itu. Akhirnya angkat tangan pada seorang sahabat. Saya Rasulullah, ana Rasulullah. Maka pendek cerita tuan sekalian, 3 tetamu tadi berempat bersama tuan rumah pergi ke rumah dia sebagai tetamu malam itu. Balik sampai tangga macam Masuk Abu Khattah tadi, beri salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab isterinya. Buka pintu, buka sempit-sempit, masuk suaminya. Tanya si isteri dia, yang ada apa malam ni yang? Malam ni kita didatangi oleh 3 orang tetamu yang Abe, kalau Kelantan kata abe, tak ada gapo malam ni be. Ada yang makan roti untuk keluarga kita saja be. Tak apa. Malam ini kita tak payah makan. Kita layang tetamu kita sebagai saudara kita, sebagai jiran kita, sebagai sahabat kita datang rumah kita. Tapi kata apa? Tapi pesan suami kepada isteri dia, setelah kami makan-makan ni, matikan lampu. Tuan-tuan nak gambarkan kasih saya cinta, kasih antara para sahabat ini. Makan mula nak makan, lepas doa makan, dimatikan lampu pelita tadi. Mati bunyi totak. Berapa minit lepas tu dia diam semua. Dia pesan ke dia, hidup balik lampu. Lampu tadi. Hidup balik lampu pelita tadi. Maka tengok tak makan sikit habuk pun tak ada makanan tadi. Tuan-tuan sekalian nak gambar kita. Betapa fahamnya tetamu. Bahasa tuan rumah tidak ada gapo tu makan ada malam itu. Tuan rumah pun faham bahasanya tak ada gapo tu yang ada, tapi sanggup menyambung tetamu. Tuan-tuan sekalian nak bergambar betapa kasih sayangnya. Betapa rasa kasihnya. Hubungan silaturahim begitu hebat sekali. Lagi. Satu cerita lagi. Cerita bagaimana Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ada satu janda dengan anak 3-4 orang. 3-4 orang anak ini dah bapa dah meninggal. Isteri ini janda. Jadi Sayyidina Ali sebelum ni, Sayyidina Ali hari kala kerja mungkin untuk makan keluarga dia. Tapi Sayyidina Ali tak pernah cerita pun, tiap-tiap pagi selepas subuh, sebelum subuh, Sayyidina Ali pergi hantar makan di tetangga tadi, janda tadi, dengan anak 3-4 orang tadi. Akhirnya begitulah hari, sehingga besar, anak-anak tadi besar. Tak lama kemudian Sayyidina Ali meninggal. Setelah Ali meninggal, bangun pagi esok, tidak ada makanan di tangga tadi. Maka tahulah bahasanya yang menghantar makanan tadi karena kasih, karena sayang. Sebab Allah kata, innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhawaikum. Sadaqallahul azim. Orang mukmin saudara, maka tolong menolong, bantu membantu, tolong menolong, bantu membantu antara sama-sama kita.
Dia jelas bahwasanya yang selama ini walaupun Sayyidina Ali terkena orang miskin, Sayyidina Ali terkena insan miskin, tapi sanggup lagi menghantar berusaha lebih untuk membantu anak-anak yatim dan janda tadi. Saudara sekalian, sahabat-sahabat sekalian, hadirin hadirat adik kakak sekalian, jelas bahasa begitu ditekankan oleh Islam, ditekankan oleh Rasulullah dan para sahabat tentang kasih sayang, tentang hubungan silaturahim antara kita sama kita. Sebab itulah akhirnya kehidupan masyarakat zaman Rasulullah dan para sahabat ini hidup aman damai. Seterusnya tuan-tuan sekalian, tersambung lagi kesan akibat buruk kepada orang-orang yang tidak mengamalkan hubungan silaturahim. Amalan harian mereka tidak diterima oleh Allah. Siapa putus hubungan silaturahim, amalan-amal harian mereka, puasa mereka, sembahyang mereka, ibadah mereka, Allah tolak. Alangkah rugi kita. Tak kira selama ini kita hidup lama dah, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Tapi kita masih mengamalkan amalan-amalan memutus silaturahim. Maka amalan kita seolah kosong oleh Allah SWT. Alangkah rugi kita. Kalau mati masa itu kita, bagaimana kita diseksa Allah SWT. Ini ada satu hadis Rasulullah bermaksud, sesungguhnya amal perbuatan anak Adam dihapuskan, dihadap kepada Allah SWT setiap hari Khamis dan malam Jumaat. Dan Allah tidak menerima amalan seorang yang memutuskan silaturahim. Tetapi sekalian, ahli ini Abu Hurairah. Jelas hadis ini, maksud hadis ini bahwasanya setiap seminggu sekali Allah nilai amalan-amalan manusia. Allah tengok nilaian amalan manusia setiap sekali hari Khamis malam Jumaat. Kita kata malam Jumaat lah senang. Macam mana Allah nilai tengok siapa yang memutus hubungan silaturahim. Tak kira lelaki, tak kira perempuan. Di mana kita berada, maka Allah tolak amalan kita. Subhanallah. Alangkah rugi kita tuan-tuan sekalian. Oleh kita ibu-ibu, ayah-ayah, adik kakak sekalian amat berseru. Malah sama kita baiki diri kita. Kita baiki hubungan kita. Kalau ada hal, ada kesalahan sikit-sikit tu, kita maafkan mereka. InsyaAllah, siapa suka maafkan mereka kepada kesalahan-kesalahan orang buat pada kita, maka Allah ampun dosa kita dan dosa mereka. Yang seterusnya tuan-tuan sekalian, putus hubungan silaturahim ini, maaf tuan-tuan, bunyi kasar. Allah laknat. Ini bukti Al-Quran Allah kata. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubisyaitanirrajim. Ulaika lahumul la'natu wa lahum su'ud dar. Ulaika lahumul la'natu wa lahum su'ud dar. Suratul Ra'd ayat 25. Bagi mereka kutukan Allah, laknat Allah, dan mereka akan tempatkan di tempat yang buruk. Artinya dunia mereka hidup dalam keadaan tidak aman damai. Keadaan kutukan Allah, bukan setakat Allah kutut. Kalau laknat ini makhluk-makhluk, makanan kita mengutuk kita. Pokok-pokok yang kita makan buah-buahnya mengutuk kita. Dan kita akan tempatkan dalam tempat yang hina-dina. Tak lain tak makan neraka Allah SWT. Na'udzubillah mazali ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, ampun dosa kami ya Allah. Dan sebagai terakhir sekali, kesan buruk yang tertimpa kepada putus hubungan silaturahim ialah termasuk perbuatan dosa besar dan disegerakan oleh Allah SWT di dunia akhirat. Tuan-tuan sekalian, orang putus silaturahim ini seksa segera. Di atas dunia lagi nampak orang pulau mereka. Orang tak peduli pada mereka. Orang tak cana mereka. Sebab mereka tidak menghubungi silaturahim. Ingat masa kita kecil-kecil dulu. Masa kita ada nenek dulu. Lama kita berhimpun dengan nenek kita. Seronok dengan nenek kita. Kita makan ramah-ramah. Walau makan singgah budu kerebuh pun. Tapi seronok. Tapi tuan-tuan sekalian seperti kita fikir sekarang ini. Seperti kita lihat sekarang ini. Setelah nenek tidak ada, bila kita bertemu keluarga kita? Hari raya sibuk masing-masing. Hari raya sibuk parti masing-masing. Hari raya sibuk majlis masing-masing. Nak jumpa keluarga, nak hubungi keluarga, tak sempat saudara sekalian.
Oleh kerana itu malah sama-sama kita baki semula, kita bina semula, kita kembali semula kepada ajaran Allah SWT, ajaran Rasulullah. Mudah-mudahan kita selamat dunia, selamat akhirat, bahagia dunia, bahagia akhirat. Dunia kita aman-aman, seronok hidup. Akhirat Allah tempat kita syurga Allah yang penuh nikmat. Mudah-mudahan insya-Allah kita tersasar dari akibat buruk ini dan kita kembali kepada ajaran yang diajar Rasulullah, itu salah satu ialah hubungan silaturahim. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah ulasan yang telah diberikan oleh yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Tuan Haji Muhammad bin Ayub, yang mana kita sebagai umat Islam, akhir kita ialah dua tempat. Yang pertama ke syurga, dan yang kedua ialah kita ke neraka. Kalau kita tanya siapa-siapa nak pergi ke neraka atau syurga, maka mereka akan jawab semua kita nak pergi ke syurga. Jadi seperti mana yang telah dijelaskan oleh Tuan Haji Muhammad bin Ayub, balasan ataupun akibat buruk orang yang suka memutuskan hubungan silaturahim, banyak tak dia mau dengar? Anak ambil saja. Yang pertama ialah bila kita putuskan hubungan, kita tidak masuk syurga. Na'udzubillah. Sedangkan akhir kita ini adalah kita nak menuju syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi marilah kita sama-sama menghubungkan silaturahim sesama kita, terutama sekali dalam keluarga kita, lepas tu jiran-jiran kita, lepas tu dalam masyarakat di kampung kita sendiri. Dan insya-Allah dengan gabungan jalinan ini, dengan persaudaraan yang kita eratkan ini, insya-Allah Islam akan terus menjadi kuat dan kukuh. Jadi sebagai akhir perbincangan forum Islam kita pada kali ini, saya nak Ustaz Mukhtar selaku panel kita yang kedua merumuskan hasil perbincangan tentang tajuk silaturahim menurut pandangan Islam pada kali ini. Dipersilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih pengurusi panel, sahabat ahli panel, tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar yang masih setia dalam forum Islam Kelantan FM pada hari ini. Sebelum tu ada seorang orang siap bacuk. Orang siap bacuk. Sudah tentulah orang siap bacuk ni tidak Islam lah. Orang Melayu marah ke dia. Dia tak ada arah nak royak. Dia kata, munggo dia tak ada sama se-Islam, tidak seagama. Bangsa pun tak. Ngelah sekali dia kata, jangan buat gitu munggo kita sama bacuk ke. Dia nak cari juga ke mana-mana biar nampak serupa. Nak kata kita sama Islam. Kita ni tak apalah bila jadi gapo dia, jangan gitu kita sama Islam ni tak baik buat gitu. Boleh kata. Tapi orang bacuk tak nak kata kita sama Islam ni, tak boleh pasal dia tidak Islam. Nak kata kita jangan nak main kita sama Melayu ni, dok pasal dia sia kita nak. Ngelah sekali dia cari, oh sama duk bacuk, jangan buat begitu kita sama bacuk ni. Nak royaknya tuan-tuan dan puan-puan, manusia ni dia nak juga pergi biar nampak sama dalaman tu. Tapi oleh kerana benda ni didatangi oleh benda-benda yang menyebabkan jadi negatif pada kita, semua nak lagu tu belaka. Tapi oleh kerana didorong oleh deki menyebabkan jadi ukhuwah tu jadi pecah. Tak boleh tengok orang lebih, tak boleh tengok orang hebat, tak boleh tengok orang begotu, orang begani. Bila nampak orang lagu tu ya, ada yang mula cari. Asalnya Allah baik. Supaya adik-beradik orang kata. Tapi bila alik ni beli peti sejuk dia kalu. Sama tak ada kau sekarang, tak apa. Patuak balik pula TV, pula hot tepek dinding tu. Dia nak sebut plasma tak reti. Baloh atau lagi. Akhir sekali mendorongkan jadi deki. Timbul benda lain pula. Asalnya yang jadi berpecahnya itu ialah kerana kedengkian itu. Tuan-tuan dan puan-puan mati Allah Subhanahu wa taala.
di penghujung perbincangan kita ini, semua kita sedia maklum 5 perkara yang Allah Ta'ala akan tanya melalui nuka nakir ketika berada dalam kubur. 5 soalan ni merangkumi kehidupan manusia. Antaranya ialah ma rabbuka, Tuhan tanya siapa Tuhanmu? Siapa imammu? Mana agamamu? Mana kiblatmu? Dan yang terakhir Allah Ta'ala nuka nakir tanya, siapa dia saudaramu? Nak royak berat rengenya persaudaraan itu dia benda. Dalam 5 soalan tu yang merangkumi kehidupan manusia yang nak pergi ke dunia, nak pergi ke syurga atau neraka. 5 soalan, satu daripada dia tanya, siapa dia saudaramu? Tanya hati masing-masing lah. Kita nak jawab gapo dengan nuka nakir. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan mati Allah Ta'ala, bila kita berdoa, sudah tentu kita akan mengakhiri doa kita dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ulama kata inilah sebenarnya penghulu doa. Kalau mu tak minta benda lain pun tak apa, ada dalam tu dah. Mu nak minta panjang umur, murah rezeki, makan lalu, mudah urusan dan sebagainya, duduk di atas bahagia di dunia. Bila mu sebut bahagia dunia, ada belaka dalam tu. Bagaimana kamu nak bahagia di dunia? Sayyidina Umar Al-Khattab kata, kalau kamu tidak ada kuwah, tidak ada kekuatan, tak ada kekuatan. Mana mungkin kalau dalam rumah tangga bila tidak ada kekuatan, kekuatan persaudaraan, kekuatan ahli keluarga, macam mana nak bina keluarga? Tok laki dengan cara dianya, bening dengan cara dianya. Bening pula nak jadi ketua dalam rumah tangga. Tok laki kata, "Hai, aku boh dalam ni, mu kena turut aku." Turut demo separuh-separuh boleh waktu kata. Separuh-separuh demo kena turut kita. Main separuh-separuh gitu. Mana boleh? Kalau tidak ada kekuatan dalam rumah tangga, yang akan jadi mangsanya ialah anak. Sebab itu Sayyidina Umar kata, kena ada kekuatan. Nak bina kekuatan ini mesti berasaskan dengan silaturahim yang berasaskan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dibina di atas kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Isteri kena faham asas objektif kita kahwin, dan kita kena tahu gapo dia tugas tanggungjawab kita. Suami pula demikian rupa. Maka benalah antara dua insan yang lelaki dan perempuan bernama suami dan isteri, maka di atas silaturahim Allah Subhanahu wa taala, maka lahirlah anak-anak yang alhamdulillah. Nida tok laki nak molek, gerak anak bangun subuh. Bangun abang, subuh ni. Bening pula hak tak faham. Alah, biarnya tidurlah. Alah, budak-budak bangun gaponya lagi. Dia tuanya semayalah tu. Tidak ada kekuatan anak pendengar dalam bilik. Ada orang yang defend dia. Ibu pula kata gitu. Tak bolehlah kita kena ajar kecil lagi, tok laki kata. Daripada kecil lah kita kena ajar anak semayangnya. Alah, demo pun dulu tak semayang juga. Learning baru semayangnya. Sekak dengan foreigning baru mari masjidnya, dia kata. Mepeh tok laki pula. Bila tidak ada kekuatan. Banyak dalam keluarga yang bila tidak ada kekuatan. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan mati Allah Ta'ala, orang tua kita dulu punya mantap ilmu mantiknya. Puyuk besar, kawah besar, dia mesti ada 3 tuku. Bila 3 tuku ni, wak marilah puyuk besar setara mana pun, koreh tak terbalik. Lahirnya keluarga yang mantap, yang mendapat rahmat daripada Allah Ta'ala, ialah hubungan antara 3, ibu, bapa dan anak.
baru Allah Ta'ala bagi rahmat. Mesti berada 3 tu kuning, marilah keluarga besar setara mana pun tidak akan terbalik. Tapi bila 3 tuku ni tidak berasaskan dengan akidah Islam, maka lihatlah kehancurannya. Kalau keluarga demikian rupa, pergi kepada masyarakat, sudah tentu masyarakat lagi pecah. Kerana tidak bina di atas persaudaraan Islam. Ikhwanal muslimin dan muslimat semua, dapatlah kita simpul bahawasanya, yang pertama daripada perbincangan persaudaraan Islam dalam konteks Islam ini, pada hari kiamat nanti mereka akan berada di bawah naungan arasy Allah Subhanahu wa taala. Orang yang jaga silaturahim. Yang kedua, mereka merasakan manisan iman. Biarlah orang nak deki ke, biarlah orang nak bawa mulut ke, biarlah orang nak kata apa dia pun, Allah Ta'ala yang tahu. Dan yang ketiga, ikhwanal muslimin dan muslimat semua, orang yang menghubungkan silaturahim, bila jumpa salat, maka dosa-dosa mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Anil Bara'i radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla an yatafarraqa. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada di antara 2 orang Islam yang bertemu mereka maka lalu berjabat tangan kedua-duanya, melainkan diampunkan bagi kedua-duanya sebelum mereka berpisah. Tapi oleh kerana kita dalaman yang orang kata di awal tadi ada merah, maka awal-awal lagi kita semaya Jumaat di masjid, sudah wisalah turun selalu dah. Sudah baca doa turun selalu dah. Apa? Pasal kita tahu tebing tunggu salah dengan dia tu. Kau tak boleh pergi terlajuk dengan dia tu. Oh, YB ni kau tak boleh pergi dengan YB tu. Kau ingat lagi nak gitu. Kau minta rumah mesra rakyat tak boleh. Oh. Mari sama-sama mari semaya tu. Iaitu imam kata Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, sama. Tetapi rupa hatinya tidak bersatu. Turun masjid pakai pergi ngatip belakang rumah mati. Tu imam berkata afdal zikri fala na'nahu la ilaha illallah. Dia pun la ilaha illallah kata. Rupanya la ilaha illallah di mulut tetapi hati tidak. Sebab itu bila pun turun tangga, orang buat kuliah, orang kata kepada dia, sebelum kita mengakhiri kuliah kita pada hari ini, ambillah yang baik, buanglah, tinggallah yang tak baik. Dia mari lewat. Dia dengar hak tu je. Ambil hak molek, tinggal hak tak molek. Pung sudah semaya turun tangga, selinggar selipar hak tak molek, dia ambil selipar hak molek. Pasal Tok Guru kata begitu, dia kata. Sebab itu kena dengar kuliah awal-awal lagi. Jangan dengar dujung-dujung ya. Bila dengar dujung dia kata, oh ambil hak molek, tinggal hak tak molek. Pung turun pa, dia tinggal hak kawin kiri kanan tu, lepas hak baru dia nak begitu. Jadi begitulah juga dengan forum kita pada hari ini. Ambillah hak molek, hak tak molek itu kita tinggalkan. Kita tinggalkan apa yang diperkatakan, bukan apa yang ada tangga tu kita ambil hak molek. Mudah-mudahan menjadi intibar kepada kita semua. Pertama sekali untuk saya dan ahli-ahli panel dan sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwah, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kesimpulan dan rumusan yang telah diberikan oleh Ustaz Mukhtar tadi, maka selesailah forum Islam kita pada kali ini. Dan marilah kita sama-sama menjadikan perbincangan kita tadi titik tolak kepada hubungan kita, hubungan silaturahim kita dalam Islam, agar kita hidup dalam masyarakat terus kukuh dan padu setiap masa.
Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Jadi dengan rumusan itu maka selesailah forum kita, dan sekali lagi terima kasih saya ucapkan kepada dua orang ahli panel kita, Tuan Haji Muhammad bin Ayub dan juga Tuan Haji Mokhtar bin Yaakob, di atas kupasan dan ulasan idea yang telah dilontarkan tadi. Dan juga terima kasih yang tidak terhingga kepada Yang Berhormat Haji Abdul Aziz bin Yusuf Adung Galas dan juga seluruh penduduk di kampung Batu Papan Galas Gua Musang, dan juga tidak ketinggalan kepada Tuan Imam dan juga ahli jawatan kuasa Masjid Batu Papan yang sudi memberikan tempat ini sebagai tempat untuk kita mengadakan forum Islam pada kali ini. Terima kasih kepada semua, dan akhir kata salam hormat dan terima kasih daripada Abahim, penerbit Forum Islam Radio Malaysia Kelantan. Sehingga kita jumpa lagi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.